Baik, sekitar Jun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan pengambilan lebih 18,700 pegawai pendidikan ataupun guru secara one-off. Ini dilakukan bagi mengatasi masalah kekurangan guru dan masa kini selepas hampir setahun, Kementerian Pendidikan melalui Menteri Kanannya, Datuk Dr. Razi Jidin memaklumkan sudah ada 14,000 guru yang sudah diambil melalui inisiatif yang diperkenalkan tahun lepas. Dan sekarang ni ada lebih 4,000 lagi dalam proses melalui apa orang kata dalam proses saringan untuk penempatan. Jadi adakah pengambilan guru ini dapat mengatasi sepenuhnya masalah mengurangkan 100% guru yang sedia terbeban dengan tugasan hakiki mereka. Jadi untuk saya berbincang mengenai mengulas perkara ini, saya nak bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Fakulti Pendidikan di UKM. Doktor, pertama sekali, bagaimana pandangan doktor melihat kepada usaha pihak KPM untuk membantu meringankan beban guru ini, doktor? Baik, terima kasih Saudara Hakim. Yang pertama sekali, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KPM, khususnya yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan, kerana telah berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya isu guru ni. Sebenarnya isu guru yang tidak cukup ni dah cukup lama dalam sistem pendidikan kita. Jadi dengan pengambilan one-off ni, kita mengharapkan sebahagian daripada isu guru ni dapat kita selesaikan. Dan sebenarnya ada beberapa isu sampingan lah kepada isu ini. Apabila kita dapat menambah bilangan guru sehingga 18,702 orang ni, kita juga dapat mengurangkan isu berkaitan dengan guru option, guru duka lara dan juga beberapa isu keguruan lah. Khususnya dalam menyediakan guru-guru terlatih kepada anak-anak kita yang selalu disebut-sebut dan selalu menjadi keluhan kepada ibu bapa. Ini respon pertama saya. Ya, doktor, kita melihat secara logiknya atau kiraan apa orang kata masalah yang tak cukup guru, kita tambah guru. Itu memang secara logiknya itulah penyelesaiannya. Tetapi adakah doktor melihat di masa hadapan dengan persekitaran yang semakin mencabar, dengan kaedah pembelajaran yang orang kata apa sekarang ini hybrid, ada yang PDPR, ada yang berada di rumah, dan juga kemahiran guru-guru itu. Kita melihat bahawa guru yang mungkin telah lama berkhidmat ini mungkin keinginan ataupun kemampuan segelintir mereka untuk belajar proses baru, kaedah pembelajaran atau PMP itu mungkin berbeza dengan guru-guru masa kini yang lebih muda, yang lebih bertenaga, yang mungkin mempunyai pendekatan berbeza. Adakah dijangka akan wujud jurang itu di masa hadapan dengan pengambilan 18,000 guru ini nanti? Baik, pengambilan 18,000 guru ni sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang telah lama. Ini adalah isu lama yang kita nak selesaikan, bukannya ke depan. Kalau kita lihat di negara kita, kita ada lebih kurang 10,000 buah sekolah keseluruhannya. Kita ada lebih kurang 450,000 orang guru dan kita ada 5 juta pelajar. Jadi kita tahu bahawa dengan pengambilan sebanyak 18,000 secara one-off ni tidak akan menyelesaikan semua isu itu dalam jangka panjang. Tetapi sekurang-kurangnya beberapa isu yang sebelum ini dapat kita bantu untuk atasi. Baik, dalam merancang keguruan di Malaysia, saya fikir kita perlu ada satu kaedah atau cara baru untuk melihat bagaimanakah cara pengambilan guru ini. Kalau kita lihat cara-cara yang kita amalkan sekarang ni di bawah sistem SPP dan juga KPM dengan JPA ini mungkin boleh diperbaiki. Misalnya kita ada isu guru duka lara, iaitu guru yang telah berkhidmat di satu tempat yang telah dipostingkan oleh pihak KPM, misalnya ke Sabah, Sarawak atau ke kawasan pedalaman. Mereka ini untuk beberapa tempoh mereka perlu berkhidmat di sana dan kemudiannya mereka boleh memohon untuk kembali ke negeri ataupun ke daerah mereka. Saya ingat ini kaedah yang lama, kaedah yang telah diamalkan sejak kita mengamalkan sistem pendidikan kita daripada mereka lagi, kaedah ini. Kaedah semasa itu di mana kekurangan guru itu begitu ketara, jadi kita terpaksa menghantar guru-guru di kawasan-kawasan yang sangat memerlukan. Tapi dalam keadaan sekarang, pada hari ini dengan keadaan serba maju, serba moden, kita patut menggunakan sistem yang lebih desentralisasi lah, di mana pengambilan guru itu tidak diwujudkan di peringkat pusat sebenarnya, tetapi di peringkat di mana keperluan guru itu diperlukan.
Misalnya kalau di satu daerah itu kita memerlukan guru bahasa Melayu misalnya, maka sepatutnya pejabat daerah atau pejabat pendidikan daerah boleh mengusulkan untuk pengambilan guru di daerah mereka ataupun di negeri mereka. Jadi kita harus melakukan desentralisasi ini kerana ada beberapa faktor. Misalnya dengan cara ini kita dapat melihat bahawa isu guru duka lara ini tidak wujud kerana guru memohon terus ke daerah itu. Jadi mereka memang telah berkhidmat di daerah itu untuk satu tempoh masa yang mereka telah bersetuju, sebab itu permohonan mereka di kawasan tersebut. Ini kaedah yang diamalkan di negara-negara yang maju, di mana guru-guru ini berkhidmat dan memohon pekerjaan ataupun jawatan keguruan itu di daerah tersebut. Jadi tidak timbullah isu duka lara ini yang sebenarnya sangat memberi kesan kepada pembelajaran pelajar. Beberapa kajian akademik terbukti menunjukkan bahawa apabila guru-guru berada dalam keadaan stres, murung, duka lara, yang menerima kesannya bukanlah guru itu saja, tetapi juga anak-anak kita yang belajar di bawah bimbingan guru tersebut. Prestasi mereka tidak menonjol dan guru juga tidak produktif kerana tekanan yang mereka hadapi. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, pertama kita ucap terima kasih kepada KPM kerana menambah bilangan guru sehingga 18,000 orang ni. Yang keduanya kita kena mencari cara-cara baru, kaedah-kaedah baru untuk memastikan kebajikan guru ini lebih terpelihara pada masa hadapan. Ya, Dr. Anwar, cadangan yang baik. Cuma dalam masa yang sama, melihat kepada tempoh masa latihan ataupun bukan semua orang boleh mengajar. Dan mereka yang menjadi tenaga pengajar ataupun warga pendidik ini sudah ada lokasi-lokasi tempat latihannya di maktab perguruan contohnya. Adakah bergerak ke hadapan di masa hadapan proses pengambilan itu perlu diperkemaskan lagi bagi melengkapkan dengan kemahiran-kemahiran tertentu yang lebih bersesuaian di masa kini dan juga di masa hadapan. Ini bukan saja soal tak cukup tambah orang saja, tapi yang tambah tu kalau orang kata biarlah yang bermakna, yang betul-betul mampu untuk melengkapi dan mengatasi cabaran perguruan semasa itu, Doktor. Ya, sebenarnya tanggapan awam merasakan bahawa semua orang boleh menjadi guru. Inilah satu tanggapan yang pada saya tidak sesuai lah pada waktu ini, di mana kita memerlukan guru-guru yang benar-benar terlatih. Dan malah cara pengambilan kita yang dahulu, misalnya mana-mana graduan dalam apa juga bidang, kalau mereka memohon jadi guru, mereka boleh ditambahkan nilai latihan keguruan melalui diploma dan juga iktisas. Saya fikir itu juga kaedah yang mungkin sebagai optional. Kita sebenarnya tidak begitu gemar sebenarnya dengan cara-cara ini kerana kita merasakan bahawa latihan guru yang lengkap adalah selama 3 ke 4 tahun sebelum mereka benar-benar sesuai dan layak untuk menjadi guru yang terlatih. Jadi pada saya mesti ada perancangan yang lebih mapan lah ke arah menghasilkan guru-guru yang hebat ini. Apatah lagi pada era sekarang ni, guru-guru bukan hanya perlu mahir dengan kaedah-kaedah yang bersemuka, mereka juga perlu mahir dengan kaedah-kaedah yang secara dalam talian. Kita juga tahu bahawa pelajar-pelajar atau murid-murid yang datang ke sekolah itu sekarang ini dengan berbagai kepelbagaian potensi dan bakat mereka, mereka juga memerlukan gaya pembelajaran yang berbeza-beza antara satu sama lain. Jadi semua perkara ini perlu diperhalusi, diberikan latihan kepada guru-guru supaya apabila guru ini bersedia ke sekolah, mereka adalah guru-guru yang hebat, yang pakar, yang boleh memberikan pengajaran yang bermakna kepada pelajar-pelajar kita. Itu harapan kita. Guru yang future proof. Mungkin itu istilah yang ringkasnya. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Fakulti Pendidikan UPM, berkongsi pandangan dan juga cadangan yang bernas berhubung mengatasi masalah guru duka lara ini, mungkin melihat kepada pengambilan guru di komuniti itu sendiri. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad atas perkongsian itu tadi, dan saya kira sekian saja cerita buat waktu ini. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.